Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua sahabat yang dapat bersama dalam Sembang Rezeki dengan Tok Abah ya. Syukur banyak-banyak. Mudah-mudahan dah ya. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat bertambah keberkatan. Dan kita dengan apa SBO ke SOB? SBO ya. Okey, dengan Cikgu SBO ya. Dan terima kasih banyak-banyak. Tolong like ya. Tolong like, tolong share. Terima kasih banyak-banyak ya. Sebab kita nak ajak seramai mungkin orang. Ingat, bila kita dapat ilmu, masuk majlis ilmu dan ajak orang lain pula, kita dapat dua pahala lah. Pertama masuk majlis ilmu, pertama syurga. Ya cikgu ya. Yang keduanya kita ajak orang lain pula. Masya-Allah ya, dapat pencen kubur. Dan isu macam malam ni kita tak banyak masa ni, kita tengah pihak nak kita awal dah sekolah ni kan. So kita nak bincang malam ni tentang punca sempit rezeki. Sebelum tu dah ada konten pin kat atas tu, link untuk join ya, keluarga usahawan Tok Abah. Jom ramai-ramai ya, kita akan bantu 360 darjah. Kita punya falsafah ialah kata tu apa, rawat rohani, perkasa peribadi, tingkatkan ekonomi. Bagus comel. Comel tu. Jadi ramailah ni kawan-kawan Tok Abah tu cakap kat kami cikgu yang SBO ni. Kita ni kadang-kadang sempit rezeki. Kenapa sempit rezeki? Kenapa rasa tak cukup? Kenapa macam tertutup aja? Dah cuba tertutup macam selalu down. Ya, yang memang kita jelas bila kita hati tak bersih, ya, bila banyak dosa maka pintu rezeki tutup. Itu yang jelasnya. Ya, ada kadang kotor tu sebab ingkar Allah, ingkar mak bapak, yang dah kahwin ingkar pasangan. Jadi mungkin Cikgu SBO ni pun banyak pengalaman jumpa dengan ya, usahawan, jumpa dengan orang ramai. Apa lagi ya, agaknya punca sempit rezeki di kalangan kita ni lah. Okey, terima kasih Tok Abah. Wah, saya bila kena dapat soalan yang diajukan oleh Sifu. Allahu Akbar. So mudah-mudahan ya Tok Abah dengan keluarga usahawan Tok Abah yang ada pada malam ini dan juga kepada semua yang menonton pada malam ni yang belum join lagi Tok Abah, yang belum lagi tekan orang kata link yang ada pin di bawah tu so sila tekan sekarang, insya-Allah. Jom kita sama-sama masuk dalam keluarga usahawan Tok Abah, kita sama-sama berniaga dan sebagainya Tok Abah insya-Allah. Mudah-mudahan baik. Saya tertarik dengan apa yang saya rasa nanti Tok Abah insya-Allah kongsi dengan lebih detail lagi kan tentang kenapa punca rezeki tu yang Tok Abah katakan tadi tu kan, yang punca rezeki tu sempit. Antaranya yang Tok Abah sebut tadi, ingkar kepada perintah Allah, ingkar kepada ibu bapa, ingkar kepada pasangan. Maknanya dalam konteks, dalam kata kuncinya Tok Abah ingkar. Cuma saya sikitlah Tok Abah, saya banyak macam Tok Abah katakan tadi, ini base kepada research kita Tok Abah. Orang kata bukan semata-mata teori yang kita baru ciptakan Tok Abah kan. Tapi bila kita bergaul ni, kita berkawan dengan ramai para usahawan yang berada di luar sana Tok Abah kan. Saya cukup tertarik bila mana Tok Abah, selain daripada ingkar yang Tok Abah akan kupas nanti sebentar nanti kepada penonton yang melihat malam ini, yang tertariknya acap kali yang biasa dilakukan oleh para usahawan, dia bukan saja ingkar kepada Allah, ingkar kepada ibu bapa, ingkar kepada pasangan, tetapi saya tambah yang keempat ingkar Tok Abah, dia ingkar kepada matlamat dan cita-cita diri. Awal tahun ni berkobar-kobar Tok Abah. Kan? Nak dapat sale 1 juta, 2 juta, 3 juta kan. Tapi minta maaf Tok Abah, yang biasa yang saya katakan dengan mereka, ingkar kepada diri, janji nak bangun sembahyang sebelum subuh Tok Abah. Tetapi bangun tidurnya selepas subuh nak masuk duha. So katanya senang nak jamak terus subuh dan duha. Allah ya Bu. Aduh, ya Tok Abah. So baik, kepada yang melihat, yang menonton pada malam ini so please itu adalah di antara saripati ataupun kesilapan yang menyebab ataupun yang mengundang kepada rezeki itu sempit. Yalah Tok Abah, nanti saya pun nak tanya soalan kepada Tok Abah juga. Dan bila kita Tok Abah ingkar kepada matlamat, keinginan, azam yang kita dah susun, yang kita dah atur, yang kita dah rancang Tok Abah, so possibility untuk kita mencapai matlamat apa yang kita inginkan dalam kehidupan, saya rasa Tok Abah yang itu memang takkan dapat. Dia jadi apa kan? Angan-angan mak jening.
Ya. Betul. Angan-angan mak janing. Betul. Subhanallah kan. Janji dengan diri. Okey, tahun baru, azam baru, nak bangun awal, nak pergi kerja awal tu Abah. Tapi masih bawa budaya lama, perangai lama. That's right. Dia yang lama tu tak Abah, bukannya perangai tahun lepas. Perangai waktu remaja tu, waktu budak-budak lagi tu kan. Lepas subuh pun ada yang bangun awal. Lepas subuh dia buat apa tak Abah? Tidur balik. So itu antara lah tak Abah. Benda tu kecil kecil kepada penonton yang melihat pada malam ini, tetapi implikasinya, impaknya apabila dia ingkar kepada keinginan apa yang disusun dan juga apa kepada matlamat yang diingin capai tersebut, dalam erti kata lain ingkar kepada diri sendiri. Tok Abah selalu sebut Tuhan tidak akan membantu mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan dia akan mengubah dengan tangan dan dengan usahanya sendiri Tok Abah. Betul. So Tok Abah yang tadi tu saya suka kalau Tok Abah tambah kepada semua penonton pada malam ni yang ternanti-nanti tu. Yalah, yang betul 3 tadi tu Tok Abah. Ya, terima kasih tu. So sambil-sambil tu lah. Betul lah kata Cikgu SBO ni. So kita tolong ya sama-sama yang belum lagi join. So boleh press link yang kat content pin je, pin kat atas sekali tu, join untuk jadi keluarga usahawan Tok Abah ya. InsyaAllah kita akan latih ya. Kita akan berikan semua latihan secara 360 darjah lah. Artinya jangan risau, jangan tak ada modal ke, tak tahu ke, tak ada bakat ke. Datang, kita akan minggu lepas ya kita dah dapat berapa orang katanya yang mendaftar? Alhamdulillah. Minggu lepas saja kita dapat hampir 300. 300 ya. Hampir. So syukur sangat, kami bahagia sangat semua sangat. Jom ramai-ramai. Mari kita ramai, kita majukan, ingat perkasa rohani ya, rawat rohani perkasa peribadi, dan kita tingkatkan ekonomi. Jadi itulah ramai orang yang ikut kajian yang baru ini juga dia diwar-warkan, diviralkan. Lebih kurang ya 90% orang selepas 30 hari bulan Januari dia dah lupa dah. Matlamat tahun baru. Dia punya kata tu impression ya, azam tahun baru tu telah terkubur pada 30 Januari. Baru sebulan. Sebab tu kita buat kajian, kita tanya, kita kaji. Rupanya bila kita punya niat kat hati tidak sinkronis dengan niat ke dalam kepala, tidak sinkronis dengan tindakan, kata tadi kan Saiful ya, tidak sinkronis pula dengan kata-kata kita. Sebab cakap itu doa. Cakap alah, kadang dia merendah diri. Alah, macam saya ni memang tak mampu, tak bolehnya. Ada Tok Abah yang kata saya ni mulut je jahat tapi hati baik. Tak ada. Tak boleh jadi. Dia kalau hati baik, kepala positif, mulut wajib baik. Mulut wajib baik. Apa yang keluar kat mulut tu mencerminkan apa dalam kepala dan apa dalam qalbu. Tak dapat, dia tak lari. Itu sebabnya mulut boleh berbohong, tapi anggota kita tidak berbohong, hati tidak berbohong, minda tidak berbohong, tangan kaki tidak berbohong. Jadi itu sebabnya kita kena jaga ya. Itu satu perkara lah. Bagaimana kita boleh teruskan azam supaya pintu rezeki tidak sempit. Sebenarnya kadang satu lagi perkara berkaitan dengan ingkar tadi, sampai ingkar kepada matlamat diri dan sebagainya. Sebab dia tak sinkronis ya. Dan dia kadang-kadang matlamat ada tapi dalam bentuk yang kabur, maka dia tak ada langkah tindakan. Dia matlamat ni kena jelas bentuknya. Aku nak diet, aku nak turun 6 kilogram, 6 kg dalam masa 6 bulan dengan 6 bulan. Dalam masa 6 bulan. Okey tu. Tak apalah tu, slow. Yang penting turun. Yang penting turun. Slow, okey tu, slow and steady. Aku nak berjogging 3 kali seminggu. Aku nak makan 1,200 kalori, daripada 1,700 ke 2,000 turun ke 1,200. Ya, kalau kita exercise lebih sikit, makan kurang sikit, kalori kurang sikit, insya-Allah akan bakar lemak. Itu prinsipnya. So tapi dia tak jelas. Aku nak diet, nak turun 6 kilo. Macam cara tengok nasihat lah. Kalau nasihat elok turunlah, kalau tidak apa nak buat. Jadi tak jelas. Bila tak jelas dalam kepala, sebab otak kita berfikir dalam bentuk gambar. Sebenarnya kadang-kadang pintu rezeki kita sempit bila mulut kita celupar dengan alah, selalunya orang cakap ni. Macam mana kan? Alah, adalah RM1 2. Ya, kalau ada orang cakap aja, boleh pinjam duit tak? Mana ada duit? Bah, minta duit ke? Bah, abang mana ada duit? Ni dia. Ini cakap jahat ni. Abah tak ada duit, padahal ada duit. Jangan cakap tak ada duit, tapi cakaplah abah ada duit, tapi mungkin tak ada bajet untuk beli kasut baru kamu. Abah ada duit, tapi tak cukup untuk kata untuk makan mahal-mahal kat luar. Kalau makan kat rumah, makan kat kedai biasa tu insya-Allah boleh. Tapi abah ada duit. Itu doa tu. Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. Itu rezeki kita jadi sempit sebab mulut kita cerupah. Mulut kita tak ada duit, saya tak ada duit, mak saya tak ada duit, mak. Padahal dia ada duit.
Boleh tak tolong mak sikit? Tolong minta abang kakak mak, saya mana ada duit. Be careful. Be careful. Saya ada duit mak, tapi mungkin tak cukup nak bantu mak RM1,000 sebulan. Mungkin saya mampu cuma mungkin 200, 300. Saya ada duit mak. Tapi saya tak mampu ini. Itu cakap, mudah-mudahan mak doakan supaya saya lebih duit, saya dapat beli tolong mak lebih sikit mak. Gitulah cakap supaya mulut tu baru rezeki murah ya. Dan jangan kecilkan hati mak. Jangan kecilkan hati mak ya. Bila ramai orang yang bankrupt, jatuh, terduduk, memang tertiarap sebab lukakan hati mak. Ada banyak kisah, tak payah masa kita singkat. Ya, itu satu perkara. Dan ni yang Tok Abah sangat sedih ya. Bila adik-beradik pun sebab ni lah RM2-3 je pasal 2-3 perkara ya, tanah setengah kangkera, gaduh-gaduh. Barang siapa memperkasa silaturahim, hubungan adik-beradik, kekeluargaan yang pertalian darah, silaturahim ya. Barang siapa menyambung silaturahim, sabda Nabi, akan terbuka pintu rezeki. Murah ni. Wiju kita lah punca sempit rezeki. Ya. So akan terbuka pintu rezeki dan dianjakkan tarikh ajal. Jadi kalau kias daripada situ, barang siapa yang bergaduh sama adik-beradik, putuskan persaudaraan, tak bertegur sapa dengan abang kakak adik, ya, pakcik makcik ya, dan sebagainya, maka memang tertutup pintu rezeki, sempit dan takut-takut pendek umur ya. Pendek umur. So please ya. So jom kita perkasa silaturahim antara adik-beradik, pertalian darah lah. Ya, kita kukuhkan ya, sebab Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Ni tu. So cuba sambung lagi ya tentang ni pengalaman dan sebagainya. Allahu Akbar ya. Kepada yang baru masuk, assalamualaikum kami ucapkan. So terima kasih kerana sudi menonton pada malam ini. Jangan lupa klik ataupun tekan link yang pin di bawah tu ya. So di yang bahagian komen tu, insya-Allah jom join keluarga usahawan Tok Abah, insya-Allah. Baik, Tok Abah, saya tertarik bila mana Tok Abah menyatakan tadi yang ingkar yang kedua tu Tok Abah. So untuk yang menonton pada malam ini, ialah kita cuba nak kaitkan Tok Abah dengan kita punya sampel ataupun kajian di lapangan yang betul-betul kita rapat dengan mereka, yang kita bertanya kepada mereka, yang berkongsi pengalaman, cerita suka duka mereka bersama-sama dengan kita Tok Abah, kan? Perkara yang kedua tu Tok Abah, iaitu ingkar ataupun terlalu berkira dengan mak bapak. Allahu Rabbi. So betul Tok Abah, kehidupan seseorang insan tersebut bila dia berkira dengan sama ada mak ataupun dengan ayah dia Tok Abah, orang kata, bukan orang katalah, memang itu satu yang Allah susun. Allah tak balas benda tu di akhirat semata-mata, tetapi barang siapa yang kita dapat lihat yang melakukan kedahakaan, mengecilkan hati mak sampai mak rasa sedih, mak menangis dan sebagainya di atas tindakan dan perbuatan dia tersebut, apatah lagi sebab kata Tok Abah tadi, ada duit tetapi berkira nak ulur kepada mak, berkira nak orang kata beli barang dapur untuk mak, balik kampung ramai-ramai, habiskan semua makanan dalam peti ais, lepas tu balik semula ke rumah, ke KL dan sebagainya. Tok Abah, Allah Rabbi, kan? Betul lah. So tak payah nak tunggu jauh bila mana meninggal ataupun akhirat, dunia pun dah nampak Tok Abah. Betul. So kita dapat lihat, bukan tak handsome, bukan tak hebat, bisnes hebat, tetapi tak tahu dekat mana duit yang dia simpan bulan-bulan tersebut dia cair. Bahasa orang utara kata cair, tak tahu kat mana kan. So, rupa-rupanya nak beli ubat ibu pun berkira. Betul lah dia. Allahu Akbar. Ni cerita sebenar di hadapan saya mendengar panggilan telefon daripada seorang ibu yang meminta si anak untuk membawanya ke klinik. Allahu Rabbi, untuk mendapatkan rawatan sebab tak sihat dan nak dapatkan ubat. Anak bagi alasan sibuk, tak dapat mak, suruh abang ataupun adik yang bawa. Saya pun tak cukup duit. Allahu Akbar. So benda-benda macam ni. So muhasabah tu penting. Tok Abah. So maksudnya kadang-kadang kita sempit rezeki. Minta maaf Tok Abah. Saya teringat janji Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kalau tak salah saya ayat 261. Subhanallah. Cantiknya Allah Subhanahu taala ni, janji dia. Biasa kita dengar Tok Abah, satu yang kita beri ataupun satu yang kita infak. Ini bukan pada ibu bapa. Ibu bapa subhanallah lagi besar. Dibalas dengan 10 gandaan. Tetapi dalam surah Al-Baqarah itu tafsirnya menyatakan bahawa perumpamaan yang Allah berikan kepada orang yang berinfak, umpama satu biji yang dia tanam. Daripada sebiji itu Allah kata
Allah cambah ataupun dia mengeluarkan sepohon pokok yang mengeluarkan 7 dahan, dan di setiap dahan itu mengeluarkan 100 biji. buah ataupun 100 biji. Maksudnya daripada satu biji benih yang dia infakkan, yang dia tanam tersebut, Allah ganti dengan 700 kali gandaan. Dan bayangkan kalaulah 700 itu adalah infak ataupun perbuatan yang dia berikan, yang Tok Abah katakan tadi, nombor 2 tadi tu, kepada ibu ataupun kepada ayah. Subhanallah. Allah Rabbi. Cantik. Itulah berkaitan dengan ni juga ya. Kadang dia lah dalam dia berkira dengan mak ayah, betul-betul bertanya mak ya. Lepas tu dia berkira pula dengan Allah. Dengan Allah pun dia berkira. Alah, dia mulut bolehlah nak keluar zakat ke apa ke, aku ngam-ngam aja. Inilah dia. Padahal tidak akan miskin yang keluarkan zakat. Zakat tu untuk mencuci, mencuci kita punya pendapatan tu, dan Allah akan tambah lagi, lipat gandakan. Jadi rupanya orang yang tak keluarkan zakat dengan sempurna, pintu rezeki tertutup. Lepas tu itulah dia dah lah tak keluar zakat, dia pula makan harta yang ada unsur-unsur rasuah. Riba, ada ribanya, makan anak yatim, anak yatim, hak orang lain, hak orang lain. Lepas tu dah lah tu dia kena bagi, minggu lepas saya dah tolong mak, bulan lepas saya takkan mengungkit. Itu hadis sahih. Barang siapa mengungkit pemberian pada siapa pun, apatah lagi pada mak ayah, awak ungkit, memang awak mencari petaka untuk menutup pintu-pintu rezeki. Sempitlah rezeki, isu kita malam ni dan satu lagi yang ni yang masa macam nak ketawa, tapi itulah salah satu punca pintu rezeki tutup ialah kencingnya cuai masa buang air kecil. Allahu Akbar. Kencing beruang ni. Kencing beruang ni. Itu pun bab kata orang muda sekarang. Bro, kalau kencing pun tak betul bro, jangan kencing sama gua bro. Bro, kencing tak betul. Orang maaf laki-laki pula kencing berdiri, itulah macam beruang tadi. Kencing berdiri, astagfirullahalazim. Dan Nabi bersabda, cuba Google Allah sesungguhnya syaitan kencing berdiri. Setan kencing berdiri. Bukan saja beruang, setan kencing berdiri. So jangan jadi kawan setan. Tapi Tok Abah pernah nampak. Ni memang Tok Abah pun nak menangis lah. Dia nampak sama-sama lah nak ke toilet. Saya dan Tok Abah pergi ke bilik lelaki ni, budak perempuan ni pun sama-sama pakai skirt cantik, rambut panjang, ya Allah, comel jugalah perempuan ikut Tok Abah, ikut Tok Abah masuk toilet lelaki. Udah saya kata sana tak apa, suara dia macam kita, macam Jamal Abdillah juga dia pakai skirt, dia sinsing, dia selamba berdiri. Allah, Tok Abah nak pitam, nak ambil gambar rasa Allah. Ya Allah, sedihnya. Itulah dia. Macam mana rezeki nak terbuka? Adalah ingkar pada Allah dengan macam-macam penampilan tu. Lepas tu ingkar pada dengan kencing pun tak sopan, cuai. Dan saya yakin ingkar juga pada mak bapak. Mana mak bapak suruh kita buat benda yang bukan-bukan? Jadi tu rentetan. Tu kadang sebenarnya Allah tak pernah menzalimi hamba-Nya. Isu kita malam ni ialah punca sempit rezeki, puncanya kita. Itu sebabnya ini dia. Itu yang Tok Abah selalu pesan pada diri, pada anak-anak, pada semua yang sudi mendengar. Sebabnya bila Hasan Basri ditanya, wahai Hasan Basri, aku ni memang ada masalah rumah tangga pun ada kadang-kadang masalah tak ada zuriat, rezeki tak ada zuriat. Lepas tu dia kata pula, aku ni banyak hutang, tanaman tak menjadi, aku punya ternakan mati, hidup aku susah. Macam mana? Hasan Basri pandang dan berfikir. Tengok orang bijaksana, dia akan berfikir dahulu sebelum memberikan jawapan. Walaupun dia tahu jawapan. Dia cari nas yang sesuai, tengok orang sesuai, tengok kaedah untuk berbicara. Khatibun nas ala qadri uqlihim. Berbicaralah pada manusia ikut kadar akalnya. So apa kata Hasan Basri? Solat, taubat, istighfar banyak-banyak, semua masalah kau dari segi sempit rezeki, masalah hutang dan sebagainya akan selesai. Itu sebabnya balik pada asas kita punya perbincangan tadi. Punca rezeki sebab hati kotor, ingkar ke Allah, ingkar ke mak bapak, kurang ajar ke mak bapak, kurang ajar pada orang lain, ingkar pada azam diri, ingkar pada amanah bos, tak ikut cakap bos, melawan arahan bos. Ini semua punca-punca tutup pintu rezeki ni. Kalau awak dah melawan arahan bos, agak-agak bos sayang ke, agak-agak boleh naik pangkat ke, agak-agak boleh, dan rentetan semua berkaitan rapat dan satu perkara gitulah perkara. So jom mulai hari ni, sebelum kita nanti tambah sikit lagi 2-3 tip yang kritikal, bagaimana kita nak mengatasi masalah punca sempit rezeki ni. Cuba kita faham benar-benar. Ingat, rupanya kita ni banyak ditutup rezeki kita sebab hati kita masih kotor, banyak titik-titik hitam, maka doa kita tak makbul.
maka hidayah tak turun, maka pintu rezeki pun sempit, maka rentetan itulah menyebabkan kita sudah jatuh di tiba tangga. Cuba sambung daripada situ. Subhanallah. Dia tengah sonok-sonok dengar tu tak Abah. Sambung. So saya cuba mengupas sedikitlah Tok Abah apa yang Tok Abah katakan tadi kaitannya Tak, sebab kaitannya sebab ni cikgu Saiful Osman, Saiful Bahari, SBO. Saiful Bahari. Jadi cikgu ni kena berkaitan dengan ilmu. So ada ke kaitannya kita ni tak ada ilmu menyebabkan boleh sempit pintu rezeki ke apa? Cikgu punya perspektif. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya bila Tok Guru saya yang bercakap macam tu, penonton-penonton semua, Allahu Akbar. Terasa saya. Subhanallah. Baik. Saya nak kaitkan apa yang Tok Abah katakan dengan situasi senario yang berada dekat luar sana. Okey, kenapa solat taubat? Kenapa kena istighfar Tok Abah? Kenapa kena bayar zakat Tok Abah? Minta maaf nama tak cerita, tetapi untuk kebaikan, untuk di-share dengan kalian yang berada di luar sana yang menonton rancangan pada malam ini. Saya pernah jumpa Tok Abah, hamba Allah ni dah nak tutup perniagaan. Dah nak tutup. Sale tak banyak mana lah. Sebulan maybe dalam 70-60 ribu je sale. Okey lah tu kan? Okey lah tu. 60 ribu, 70 ribu sebulan. Subhanallah. Dan nak jadikan cerita, 2 bulan drop bisnes dia Tok Abah. Pekerja pun dah tak ada, dah diberhentikan. Allah. So nak operation syarikat pun dah tak boleh. Lantas dia meluahkanlah masalah yang dihadapi. Pada ketika itu, Tok Abah, kita sebagai orang kata manusia biasa Tok Abah, ilham tu bukannya 100% daripada kita Tok Abah. Betul. Tapi petunjuk tu Allah yang meminjamkan ke dalam tubuh badan kita untuk kita sampaikan pada ketika itu. Betul. Itu saja, tak ada lebihnya kita. Allah bagi satu pertanyaan yang saya ajukan dekat dia. Berapa tahun bisnes? Masuk 6 hingga 7 tahun berniaga. Sebulan 70,000 ataupun 60,000, sikit-sikit pun 60,000. Kalikan dengan 6 tahun. Subhanallah. Banyak tak kan? Tetapi saya tanya, selama berniaga 6 tahun, berapa kali bayar zakat? Allahu Rabbi Ta'ala. Tertunduk dia. Minta maaf cikgu. Saya sebenarnya jujur saya katakan saya tak pernah bayar zakat. Allah. Okay, saya kata okey baik. Kalau macam tu, 2 bulan Allah tahan rezeki adalah asbab. Kerana 6 tahun, 7 tahun kita berniaga, kita tahan rezeki asnaf-asnaf yang ada empunya hak kepada rezeki yang kita dapat tersebut. Maka sangat adil lah apa yang Tok Abah katakan tadi. Dia rezeki ini dalam genggaman Allah Tok Abah. Sama ada Allah nak buka dia besar, sama ada Allah nak buka dia kecil sedikit, bergantung kepada yang kata tadi tu Tok Abah. Istighfarnya, taubatnya. Orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Subhanallah. Untuk cuci hati. Sebab itulah adanya ayat yang dikatakan 1000 dinar tu. Barang siapa yang dia bertakwa, sebenar-benar takwa kepada Allah, maka Allah akan menghadiahkan dia rezeki yang dia tak sangka-sangka tu. Subhanallah. Maksudnya, kalaulah 6 tahun kita berniaga, rezeki kita sempit, cek balik dekat mana silapnya. Antaranya, kata Tok Abah tadi, ini realiti kita tak bayar zakat, hak orang lain masih ada kita pegang. Ada beberapa asnaf, 6 asnaf atau 7 asnaf yang kita tak sampaikan. Sedangkan keuntungan yang kita dapat 20,000, 30,000 tersebut 2.5% saja Tok Abah. Dan itu adalah hak orang lain, hak yang muallaf, hak fisabilillah, hak fakir, hak orang muflis Tok Abah. Kita pegang. Maka zalimkah Allah memegang dan menyempitkan rezeki kita 2-3 bulan ataupun 2-3 tahun berbanding dengan bertahun-tahun kita pegang ni kan? Dan itulah cara Allah mentarbiah hamba-Nya. Allahu Akbar. Rahmat di sebalik tu. Dan kes tadi Tok Abah, dia bayar zakat. Subhanallah. Tapi dia kata ni yang saya mampu cikgu. Saya kata tak apa, Allah tak melihat kepada hasil, Allah melihat kepada usaha. So usaha nak pergi bayar tu mudah-mudahan Allah barakah. Dia kata subhanallah. Pertama kali saya masuk ke kaunter untuk bayar zakat tu, waktu tu dia rasa tenang, setenang-tenangnya. Itu dia. Dia keluar ni, dia WhatsApp saya. Belum lagi saya keluar parking pusat zakat cikgu. Orang kawan lama saya yang berhutang, saya pun dah lupa. Dah bertahun-tahun dia berhutang dengan saya. Dia bayar hutang saya 30,000. 35,000. Subhanallah. Kan? Tak cukup dengan tu besok, tak cukup. Cikgu, tak sampai 24 jam
impak zakat Allah nak tunjuk pada saya yang saya tinggal abaikan bertahun-tahun tu, ada pasar air yang besar, saya rahsiakan order saya punya barang. Kau? Subhanallah. Maknanya kalian yang menonton pada malam ini, bukan kami ni wakil ejen yang dilantik oleh pusat zakat, tak ada. Kan? Tapi kita membantu insya-Allah. Maka sempurnakan hak Allah, sempurnakan hak orang lain. Betul. Apatah lagi hak Betul. dan tanggungjawab sebagai anak kepada ibu bapa. Yes. Barulah rezeki dan pintu-pintu kemurahan itu Allah akan sempurnakan untuk kita, tak baik. Betul. Subhanallah. Itu sebabnya untuk sebagai kita punya wrap up ya. Punca sempit rezeki ni bila Allah menyatakan yang jelas ya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Allah. Jadi ingatnya adik-adik di luar sana, sahabat-sahabat ya, usahawan dan bakal usahawan ya, yang bakal jadi keluarga usahawan Tok Abah, please ya, press the link insya-Allah ya. Maka kadang kita ni rasa dah bersyukur tapi belum bersyukur dengan hati kata yang sebenarnya. Itulah dia. Orang bersyukur dia akan keluarkan zakat. Orang bersyukur akan keluarkan sedekah. Orang bersyukur akan taat perintah Allah. Orang bersyukur akan taat ibu bapanya. Orang bersyukur tak akan mengungkit. Orang bersyukur akan ingat apa dosa-dosanya tapi lupa akan kebaikan-kebaikannya pada orang lain. Tapi dia ingat akan kebaikan orang pada dia tapi dia lupa kebaikan pada orang lain. Itu orang bersyukur. Jadi takut-takut kita punya sempit pintu rezeki sebab wala in kafartum inna azabillahi syadid. Barang siapa yang tak bersyukur, seksaan ku amat pedih. Salah satunya diambil balik apa yang dah diberikan pada kita, diberikan pada orang lain. Itu sebabnya tu sahabat tadi. Dia bayar je zakat dia, masya-Allah. Allah tunjukkan. COD, cash ya, cash. Baru keluar pasal zakat, zam. Kawan bayar 35,000 hutang yang dah lapuk. Allah punya hebat. Jadi saya serulah semua orang, jom. Dan inilah dia. Kita punya pendekatan dalam keluarga usaha Tok Abah, kita akan bangunkan diri, ya, bangunkan peribadi, ya, kita rawat rohani kita, kita jadikan diri kita orang yang baik dahulu, barulah kita bagi input tentang usahawan. Keusahawanan, dan inilah cikgunya ya. Cikgu Saiful Bari Osman ni lah yang akan mendidik tentang ilmu-ilmu alat tentang keusahawanan. Kita akan maju bersama ya. Itu yang Tok Abah tu sekali lagi ya, Tok Abah seru semua jom join ya. Keluarga usaha Tok Abah ada link tu ya, kat content pin kat atas tu, press the link, jom join ya, insyaallah. Nothing tulus. Kita akan bagikan semua yang sepatutnya dari A to Z, daripada zero ke hero. Okey, so wrap up. Cikgu. So baik, terima kasih Tok Abah. Kepada yang baru join tak apa, nanti boleh tengok siaran-siaran ulangan rakamannya insya-Allah. So terima kasih kepada yang baru bersama-sama pada malam ini. Baik, sekadar wrap up Tok Abah saya ingin sampaikan kepada yang menonton pada malam ini, mudah-mudahan mendapat manfaat bersama. Amin. So topik ini memang nampak hangat, ramai yang respon, suka dan sebagainya kan. Dan insya-Allah tunggukan mungkin ada sambungan-sambungannya yang kita akan adakan. Ini baru satu income je ni. Subhanallah kan. Kalau saya tengok dalam buku Tok Abah tu, dia ada lebih daripada 23 tu. Subhanallah. Baik. Maka sesungguhnya tidak akan rugi orang-orang yang mencintai majlis-majlis ilmu, kerana majlis-majlis ilmu itulah majlis yang sangat disukai oleh para malaikat dan juga para rasul. Subhanallah. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihi orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Jom ramai-ramai insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu, kita tambah ilmu, nak jadi usahawan yang hebat, usahawan yang mantap, yang berjaya dan sebagainya. Jangan lupa untuk menjadi orang yang mencintai ilmu dan mencari ilmu, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak dapat bersama dengan Sembang Rezeki dengan Tok Abah dan Cikgu SBO. Mudah-mudahan anda semua dapat manfaat kepada kami yang bercakap dan pada yang sudi mendengar dan menonton. So insya-Allah kita jumpa lagi. Kirim salam kami ya, sampaikan assalamualaikum kami pada keluarga masing-masing yang bersahabat. Sampaikan kepada mereka untuk sama-sama join ya, untuk join kita punya keluarga usahawan Tok Abah, insya-Allah. Dapat manfaat. Jumpa lagi insya-Allah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.